Salam sejahtera Malaysia, berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Baru-baru ini satu lagi isu yang tular di media sosial di mana Presiden KDM selaku bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Peter Anthony baru-baru ini mula menjalani hukuman penjara selama 3 tahun atas kes dokumen mempalsukan. Mahkamah Rayuan telah menolak rayuan terakhirnya untuk mengetepikan sabitan dan hukuman dalam kes yang dikaitkan dengan kontrak penyelenggaraan dan perkhidmatan di UMS 11 tahun yang lalu. Panel 3 hakim yang dipengurusikan oleh Hakim Ahmad Zaidi Ibrahim dan dianggotai Hakim Zaini Mazlad dan Azmi Arifin sebulat suara mengekalkan keputusan bersalah serta hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50,000 di bawah Undang-Undang Adun Melalap akan kehilangan kerusi DUN yang disandangkannya dan tidak layak bertanding pada pilihan raya negeri Sabah yang akan datang pada hujung tahun ini. Dalam perkara 48 dalam kurungan 1 kurungan I Perlembagaan Persekutuan menghilangkan kelayakan ahli parlimen atau adun yang didapati bersalah dalam kes jenayah dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun atau denda lebih RM2,000 semasa membaca penghakiman bagi pihak panel rayuan baru-baru ini. Zaini berkata mereka tidak cenderung untuk mencabar penemuan ini kerana Mahkamah Session sebagai mahkamah perbicaraan berada dalam kedudukan terbaik untuk menganalisis saksi-saksi dan menilai keterangan mereka terhadap bukti yang dikemukakan. Zaini menambah panel itu tidak cenderung untuk mengganggu hukum daripada mahkamah rendah kerana ia hanya perlu diubah jika didapati berlebihan atau tidak mencukupi. Kami yakin bahawa Mahkamah Session telah menyediakan penilaian kehakiman yang menyeluruh terhadap bukti dan kami tidak mendapati sebarang kesilapan yang akan mewajarkan campur tangan oleh Mahkamah Rayuan. Oleh itu kami membuat kesimpulan bahawa sabitan tertuduh adalah kukuh. Kami menolak rayuan perayu dan mengekalkan sabitan dan hukum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Session, kata Zaini baru-baru ini. Seorang pegawai polis kemudian mengiringi Peter melalui pintu sisi di Mahkamah Rayuan sambil istrinya melihat dari galeri awam. Pada 2020 di hadapan Mahkamah Session Kuala Lumpur, tertuduh yang berusia 54 tahun minta dibicarakan bagi pertuduhan mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Pada 2022 juga mahkamah telah mendapati Presiden Parti KDM yang itu telah bersalah dan memalsukan surat yang bertarikh 9 Jun 2014 di pejabat Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri di bangunan Perdana Menteri Putrajaya antara 13 Jun dan 21 Ogos 2014. Mahkamah juga mensabitkannya 2 tahun lalu dan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50,000 dan dia telah membayar denda itu namun mendapat penangguhan pelaksanaan atas hukuman penjara sementara menunggu rayuan diselesaikan. 2 tahun yang lalu juga Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengekalkan keputusan bersalah dan menjatuhkan hukuman. Pihak pendakwaan memanggil 15 saksi untuk memberi keterangan terhadap Peter termasuk bekas Perdana Menteri Najib Razak, bekas Setiausaha Perbendaharaan Muhammad Irwan Serigar Abdullah dan bekas Ketua Hakim Negara Zaki Azmi. Peter adalah antara 3 saksi yang membela diri dan Peguam Nicolau Kou bertindak untuk Peter manakala timbalan pendakwa raya Wan Saharudin Wan Ladin hadir untuk pendakwaan beliau. Sekian info ringkas dari saya untuk anda, kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Dan tidak layak bertanding pada pilihan raya negeri Sabah yang akan datang pada hujung tahun ini. Dalam perkara 48 dalam kurungan 1 kurungan I Perlembagaan Persekutuan menghilangkan kelayakan ahli parlimen atau adun yang didapati bersalah
dalam kes jenayah dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun atau denda lebih RM2,000. Semasa membaca penghakiman bagi pihak panel rayuan baru-baru ini, Zaini berkata mereka tidak cenderung untuk mencabar penemuan ini kerana Mahkamah Session sebagai mahkamah perbicaraan berada dalam kedudukan terbaik untuk menganalisis saksi-saksi dan menilai keterangan mereka terhadap bukti yang dikemukakan. Zaini menambah panel itu tidak cenderung untuk mengganggu hukum daripada mahkamah rendah kerana ia hanya perlu diubah jika didapati berlebihan atau tidak mencukupi. Kami yakin bahawa Mahkamah Session telah menyediakan penilaian kehakiman yang menyeluruh terhadap bukti dan kami tidak mendapati sebarang kesilapan yang akan mewajarkan campur tangan oleh Mahkamah Rayuan. Oleh itu kami membuat kesimpulan bahawa sabitan tertuduh adalah kukuh. Kami menolak rayuan perayu dan mengekalkan sabitan dan hukum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Session, kata Zaini baru-baru ini. Seorang pegawai polis kemudian mengiringi Peter melalui pintu sisi di Mahkamah Rayuan sambil istrinya melihat dari galeri awam. Pada 2020 di hadapan Mahkamah Session Kuala Lumpur, tertuduh yang berusia 54 tahun minta dibicarakan bagi pertuduhan mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Pada 2022 juga mahkamah telah mendapati Presiden Parti KDM yang itu telah bersalah dan memalsukan surat yang bertarikh 9 Jun 2014 di pejabat Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri di bangunan Perdana Menteri Putrajaya antara 13 Jun dan 21 Ogos 2014. Mahkamah juga mensabitkannya 2 tahun lalu dan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50,000 dan dia telah membayar denda itu namun mendapat penangguhan pelaksanaan atas hukuman penjara sementara menunggu rayuan diselesaikan. 2 tahun yang lalu juga Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengekalkan keputusan bersalah dan menjatuhkan hukuman. Pihak pendakwaan memanggil 15 saksi untuk memberi keterangan terhadap Peter, termasuk bekas Perdana Menteri Najib Razak, bekas Setiausaha Perbendaharaan Muhammad Irwan Serigar Abdullah dan bekas Ketua Hakim Negara Zaki Azmi. Peter adalah antara 3 saksi yang membela diri dan Peguam Nicolo Kou bertindak untuk Peter manakala timbalan pendakwa raya Wan Saharudin Wan Ladin hadir untuk pendakwaan beliau. Sekian info ringkas dari saya untuk anda, kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.